Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba' Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat mengadakan forum pada malam ini menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin. Ampun Tuanku, Patik mohon perkenan untuk Patik meneruskan forum pada malam ini. Ampun Tuanku. Yang amat berhormat Menteri Besar Perlis, yang berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, yang berusaha Sahibus Samahah Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, dif-dif kehormat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kerana pada malam ini lanjutan daripada program mencerap ru'yah hilal Zulhijjah, kita mempunyai ruang dan masa untuk berdiskusi dan berforum di antara Maghrib dan Isyak di atas tema Safar Ilmu. Dan kita mengundang dua orang ahli panel yang ada munasabah dan ada sebab musabab kenapa kedua-dua panel ini diundang pada malam ini. Sedikit latar forum ataupun sebab kenapa diadakan forum Safar Ilmu. Untuk makluman hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini telah alhamdulillah selamat dan selesai suatu rihlah perjalanan rombongan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis bersama dengan ahli-ahli Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib melakukan suatu perjalanan lawatan kerja dan ilmu ke wilayah Afrika Selatan. Saya dimaklumkan ke Addis Ababa, mungkin sebahagian kita tak pernah dengar, dan juga ke Afrika Selatan atau South Africa, Cape Town, kan. Jadi rombongan ini telah disertai oleh ahli-ahli Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Oleh kerana saya tidak pergi, maka saya moderator sajalah. Kan? Jadi yang pergi jadi panel. Di sebelah kanan saya, ahli rombongan dan juga yang amat arif, Tuan Haji Jaidi, Ketua Hakim Syar'i Negeri Perlis. Mungkin sebahagian rakyat Perlis baru bertentang mata dengan yang amat arif pada malam ini. Ya, kan? Yang mungkin biasa bertemu tak tahulah kan. Tapi yang amat arif ni mengetuai kehakiman syariah di negeri Perlis. Kalau tak bertemu tu lagi baguslah kan? Tak ada kes lah. Kan? Di sebelah kiri saya yang berbahagia, yang berusaha, yang berkhidmat, sahibul fadilah Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif, dan juga dia kata tukang kad beg. Tukang kad beg kepada sahibul sama. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif Maib, ahli rombongan. Jadi kita menampilkan kedua-dua panel ini untuk berkongsi perjalanan dan juga rihlah bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku ke wilayah Addis Ababa dan South Africa. Mungkin tuan-tuan nak dengar pengalaman dan juga pengajaran yang boleh diambil. Saya akan bagi masa kepada kedua-dua panel. Tapi sebelum tu, bagi sesiapa yang pernah mengiringi Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis dalam rihlah-rihlah dan lawatan-lawatan, sangat mengujakan. Saya juga berkesempatan beberapa kali bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku ke lawatan-lawatan, memberikan pengalaman dan pengajaran yang sangat besar dan bermakna. Kan? Kira lawatan ni betul-betul lawatan lah. Kan? Nak tidur pun
tak dan. Betul yang Mak Arif? Yang Mak Arif ni masih kurang cukup tidur. Kerana betul-betul bukan pergi berjalan ni. Ni nak abang betul-betul orang polis saya kata pergi berjalan pula. Pergi buat lawatan kerja untuk manfaat rakyat Perlis. Jadi mungkin saya nak mulakan dengan sebelah kanan dululah ikut sunnahnya yang Mak Arif. Tolong berkongsi apa yang dilalui secara ringkas yang telah dilihat dan berlaku sepanjang perjalanan bersama dengan rombongan tuanku ke wilayah yang saya sebutkan tadi. Saya memberikan ruang kepada Yang Amat Arif, Tuan Haji Jaidi untuk berkongsi dan kita juga dapat manfaat insya-Allah. Dipersilakan Yang Amat Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Ustaz Rizal, pengacara Forum Safar Ilmu pada malam ini, dan sahabat panel Ustaz Nazim, dan sebelum itu ampun tuanku, Patik mohon keizinan untuk Patik memberikan sedikit pendapat dan pandangan di dalam forum pada malam ini. Ampun tuanku. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis, Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, saya bersamahah Mufti Negeri Perlis, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, para yang berhormat, dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang sekasihi sekalian. Pertama-tamanya sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita pada malam ini hadir bersama-sama dalam majlis Ru'yah Hilal, dan kita teruskan dengan satu forum yang disebutkan sebagai Forum Safar Ilmu. Dan seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Saudara Pengurusi tadilah, lawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja, dan baru sampai 2 hari Ustaz, baru sampai. Time pun tak nak tune lagi ni. Masih mengantuk pun tak hilang lagi. Tapi alhamdulillah satu safar yang sangat-sangat bermanfaat. Yang dicetuskan, idea yang dicetuskan ini satu idea besar yang melibatkan majlis, bukan lagi menumpukan kepada program-program sekadar program di peringkat negeri Perlis. Bahkan Majlis Agama Islam Negeri Perlis ni telah berlangkah satu langkah yang jauh ke hadapan, iaitu untuk meneroka satu bidang kerjasama di antara Majlis Agama Islam Negeri Perlis ataupun MAIP saya ringkaskan dengan institusi-institusi agama yang ada di luar negara. Dan pada saya, Safar Ilmu ini satu program yang sangat besar dan dia akan memberi manfaat yang besar kepada rakyat negeri Perlis dan juga negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini insya-Allah. Pertamanya saya pada malam ini rasa tak berapa selesa. Sebab dia jadi hakim ni, dia disiplin dia berbeza. Ya. Berbeza sikit. Selalunya kalau duduk 3 orang ni kita panel rayuan. Saya di tengah, Prof Akram di sebelah kanan dan Ustaz Said di sebelah kiri. Panel biasalah itu 3 orang. 3 macam ni rasa janggal sikit. Ya, janggal sikit sebab diapit oleh 2 orang yang hebat-hebat, Ustaz Nazim dan Ustaz Rizal. Kita siapa tak kenal dia. Satu Malaya kenal dia. Kan, jadi saya rasa kerdil lah pada malam ini duduk di sini. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak teruskan perkongsian berkenaan dengan Safar Ilmu, yang mana di antara negara yang dilawati ialah Cape Town. Cape Town. Sebelum saya nak teruskan, saya nak sebut dulu, Cape Town ni jauh. Cape Town ni jauh. Nanti tuan-tuan duk tanya pula, di mana Cape Town ni? Atas Cape pada Sanlang tu kan? Bukan tuan-tuan. 2 kali malam baru sampai. Kita naik flight, naik kapal terbang, naik tengah hari, petang, malam, pagi, tengah hari, petang, malam pula.
Baru sampai, tu pun sampai ke Alustang, kat Kepala Batai. Tak sampai Kangak lagi. 2 hari perjalanan, jauh hanya Cape Town ni. Baik, Cape Town ini, dia terletak di Afrika Selatan. Western Cape, bahagian barat Afrika. Sebelum ini kita tak tahu sangat tentang Cape Town ni. Rupa-rupanya di Cape Town ini dia ada satu sejarah yang sangat istimewa. Sejarah penyebaran agama Islam yang berlaku, yang dibawa oleh penjajah dan seolah-olah penjajah bantu menyebarkan Islam di Cape Town. Itu istimewanya. Kalau kita belajar sejarah di negeri-negeri lain, pendakwah kita belayar. Dia belayar ke negeri A, dia belayar ke negeri B. Tapi di Cape Town, dia dibawa oleh penjajah Belanda. Dan sehingga hari ini di Cape Town, hampir 2 juta orang Islam di Cape Town. Ramai. Satu wilayah yang besar. Dan kita lihat bagaimana perkembangan Islam di Cape Town itu berlaku begitu hebat. Dan sejarah menceritakan bagaimana Islam masuk ke Cape Town melalui tahanan politik. Ada je melalui perhambaan satu. Yang kedua melalui tahanan politik. Yang ketiga melalui penjenayah-penjenayah yang dibawa oleh Belanda. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Belanda ketika menjajah tanah Melayu termasuklah Indonesia dan sebagainya, mereka ini antaranya mendapat penentangan antara yang hebat, penentangan diberikan oleh para pendakwah Islam. Syekh, masyayikh ni yang berjuang menentang Belanda. Kalau kita baca sejarah tentang Cape Town ini, antara tiga orang yang masyhur yang kita akan jumpa ialah Syekh Yusuf yang datang daripada Makassar, Indonesia. Beliau berjuang menentang Belanda di Pulau Bantam dan akhirnya dia dibawa ke Cape Town dan dipenjarakan selama hampir 12 tahun. Di satu penjara, di satu kepulauan yang Island Robben, tempat di mana seorang figura African ditahan di situ, iaitu Nelson Mandela. Semua orang kenal lah saudara Nelson Mandela ni. Dan juga yang keduanya, Tuan Syed. Ini nama-nama alim ulama dalam sejarah yang ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Cape Town. Dan Tuan Syed Alawi nama penuh dia, juga daripada Indonesia. Juga mereka ini bila sampai di Cape Town, di penjara mereka menyebarkan Islam kepada banduan-banduan dalam penjara. Dan apabila dilepaskan, mereka meneruskan dakwah Islam di luar penjara kepada orang-orang yang bukan Islam di Cape Town. Dan figura yang terkenal yang masyhur di Cape Town ialah Syekh Abdullah bin Qadhi Abdul Salam. Dia juga dibawa oleh Belanda oleh kerana penentangan yang dia buat kepada rejim Belanda di Indonesia, dan dibawa ke Cape Town dan ditahan juga hampir 13 tahun, dipenjarakan. Dan inilah orang yang mempunyai jasa yang besar terhadap Islam, perkembangan Islam di Cape Town. Dia datang ke Cape Town, dialah orang yang pertama yang menjadi imam di sebuah masjid. Ini Syekh Abdullah Qadhi Abdul Salam. Dia dilantik menjadi imam di sebuah masjid yang dinamakan sebagai Awal Masjid. Dalam catatan sejarah dia menulis AUWAL, Awal. Tetapi kalau kita ke masjid itu OWL ejaannya, Awal, masjid yang pertama. Dan Syekh Abdullah Qadhi Abdul Salam ini dia mengajar Al-Quran di situ. Dia mengajar tentang hukum hakam syariat di situ. Dia mengajar bahasa Arab di situ. Dan dia menulis kitab Ma'rifatul Iman Islam. Dan dia menyebarkan kitab itu, dan kitab itulah menjadi bahan bacaan, dan dia menyebarkan dakwah Islam. Sebab itulah Allah sebut di dalam Al-Quran golongan-golongan ini, golongan yang Allah umpamakan orang saleh ini, umpamakan mereka ni macam kazara'in, tanaman, macam benih. Bila dicampak di mana pun mereka akan tumbuh dan akan terus mekar dan tumbuh dengan
dengan dakwah Islam akan terus berkembang. Allah sebut dalam surah Al-Fath, Allah kata dzalika mathaluhum fil Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu. Seperti orang ini, kata Allah, seperti mana tanaman akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan benih yang bercambah. Maknanya ini orang yang Allah letakkan keistimewaan kepada mereka, sehingga mana pada hari ini berkat daripada dakwah yang mereka lakukan di Cape Town di Afrika, sehingga jumlah umat Islam menghampiri 2 juta orang. Jumlah yang sangat ramai. Dan bila kita jumpa dengan para ulama yang hadir pada malam itu, ada satu malam dia orang hadir berkumpul di satu tempat, program anjuran disusun oleh Majlis Maib, dan program ni alhamdulillah berjalan daripada hari permulaan sampai akhir, berjalan dengan sangat cantik. Dan yang saya paling respect bagaimana urus dia Maib lah, dia orang buat kerja. Dia orang tak pergi ke Cape Town sebelum tu, tak pergi, tetapi majlis berjalan sangat teratur. Kita sampai, dari segi masanya, dari segi perjalanan programnya sangat-sangat teratur. Ya, itulah menunjukkan kesungguhan mereka dan kemampuan Maib itu sendiri untuk keluar dan untuk membuat sesuatu yang lebih besar daripada program-program ataupun charitable activities yang dibuat di peringkat negeri. Dan program ini sebenarnya, lawatan ini satu pertemuan diadakan dengan seluruh para ulama di Cape Town pada malam itu. Saya ingat hampir 30 orang ada, Ustaz Nazir, ya, hadir. Dan dari pelbagai NGO, pelbagai institusi agama Islam. Dan di Cape Town ini, sampai ke hari ini berpuluh-puluh agensi, institusi agama yang mereka bekerja untuk Islam. Cuma kalau kita tengok dari aspek undang-undang, agak sedih sikit lah. Mungkin kita pergi second round pakai isu undang-undang di Cape Town berkenaan dengan orang-orang Islam di Cape Town ini. Dan kalau kita lihat perkembangan dakwah terkini, yang mana kesungguhan umat Islam di Cape Town, sebab itu saya sebutkan bahawa apabila kita lihat, kita sampai di Cape Town ini, kita akan merasai bahawa, kita akan lihat bahawa Islam itu akan terus berkembang. Akan terus berkembang di bumi Afrika. Dan banyak di antara institusi agama yang tumbuh, yang ditubuhkan untuk menjalankan kerja-kerja dakwah di Cape Town ini. Antaranya ialah The Muslim Judicial Council, satu majlis agama yang ditubuhkan yang bertujuan untuk menyelia soal hal ehwal Islam, umat Islam di Cape Town ini. Dan seterusnya ialah Tabligh Jamaat. Yang ini Tabligh Jamaat ini satu institusi agama Islam yang ditubuhkan pada 1959. Dan seterusnya The Muslim Youth ditubuhkan pada tahun 1986. Dan lagi Muslim Assembly ditubuhkan pada 1967. Seterusnya Majlis Syura Al-Islami ditubuhkan pada 1968. Dan seterusnya Muslim Youth, dan seterusnya Muslim Board of Prison Welfare and State Institution ditubuhkan pada 1971. Muslim Student Association of South Africa dan Muslim Council of South Africa, Muslim Islamic Dawah Movement of South Africa, dan banyak institusi agama yang ditubuhkan yang mana mereka bekerja untuk menyebarkan dakwah Islam. Sebab itu kita yakin bahawa satu hari nanti Afrika juga akan menjadi satu tempat yang mana Islam akan berkembang dengan meluasnya. Ditambah lagi apabila ada kerjasama yang dibuat oleh MAIBS dengan perjumpaan-perjumpaan yang telah pun diadakan, dan saya percaya bahawa perancangan-perancangan ke depan ini akan diteruskan bagi mengadakan kolaborasi di antara Perlis dengan institusi agama di sana. Begitu juga dalam institusi pendidikan juga sangat berkembang pesat. Beberapa institusi pendidikan ditubuhkan di Cape Town, iaitulah antaranya Islamic College of Southern Africa, ICOSA. Ini college yang menawarkan pengajian sampai peringkat tertinggi di ICOSA ini. Dan juga Darul Arqam Islamic Institute ataupun DAI.
Ini juga satu institusi yang menawarkan sistem pengajian yang tertinggi. Dan kita sempat berjumpa sebenarnya dengan pegawai pensyarah-pensyarah di institusi yang saya sebutkan tadi. Dan kita sempat berbincang, bertukar pandangan bagaimana sistem pendidikan di sini, sistem pendidikan dan juga di Cape Town. Di mana di Cape Town ini, dari segi pendidikan, kalau nak bandingkan dengan Perlis ni, saya ingat Perlis Pusakan juga lah. Ya, dari segi institusinya. Cumanya apabila ada kerjasama di antara Perlis dengan institusi pendidikan di sana nanti, dia akan menyemarakkan lagi pertukaran pensyarah dan sebagainya, penyebaran ilmu Islam dan sebagainya, bagi menjadikan Perlis ini akan mendapat manfaat juga daripada kerjasama yang bakal dijalankan. Dan begitu juga terdapat juga satu Department of Arabic Studies di University of Cape Town. Ada kuliah fakulti bahasa Arab juga di fakulti di University of Cape Town. Jadi perkembangan ini menunjukkan bahawa Islam itu sedang berkembang di Cape Town. Islam sedang berkembang di Cape Town. Dan perkara ini akan terus bersemarak dengan kerjasama yang bakal dibuat dengan Majlis Agama Islam di negeri Perlis ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang saya lihat, yang kita bila sampai di Cape Town, kan, antara fokus program Safar Ilmu ini ialah kerjasama di antara masjid dengan masjid. Ini penting. Ya, antara bagaimana kolaborasi di antara masjid, berapa masjid di Perlis ini, antara masjid yang terpilih ini, masjid ni lah. Masjid yang kita berada sekarang ni, dengan beberapa masjid di negara yang dilawati itu. Di Cape Town, imam di Cape Town ini, mereka bukan sekadar imam di masjid, bukan. Mereka adalah pemimpin masyarakat. Mereka tempat rujukan, tempat segala-galanya. Ya, masalah kekeluargaan, masalah rumah tangga dan sebagainya, imamlah yang menjadi tempat rujukan di sana. Jadi apabila kita bercadang untuk mengadakan kolaborasi kerjasama dengan negara luar, saya nampak dan saya nak cadangkan supaya imam-imam kita di sini kita adakan khusus untuk menguasai bahasa Inggeris. Itu kena ada sebagai persediaan kepada kita untuk kita pergi kerjasama dengan negara-negara luar. Ya, mungkin kita boleh adakan tuition di mana-mana masjid, semua imam wajib hadir. Sebab apabila kita menguasai bahasa, kita sebenarnya beruntung. Orang-orang yang boleh menguasai banyak bahasa, dia lebih beruntung. Dan sekarang ini bahasa Inggeris adalah bahasa international language, bahasa antarabangsa, yang itu bahasa yang menjadi perhubungan kalau kita berada di luar. Bayangkan kalau imam-imam kita boleh menguasai bahasa ini. Dan kita ada perancangan untuk menghantar imam-imam kita. Contohnya di Dubai misalnya. Dubai satu negara yang kebanyakan imam-imam dia import daripada imam-imam hafiz daripada Indonesia. Sedangkan Perlis pun ramai. Sekolah-sekolah tahfiz Perlis pun ramai. Imam-imam tahfiz di Perlis pun ramai. Dan pihak kedutaan kita di Dubai, di Abu Dhabi, menawarkan supaya kita hantar imam-imam kita di sini untuk bertugas di Dubai, di masjid-masjid di Dubai. Di satu masjid di Dubai, satu masjid The Grand Mosque Sheikh Zayed, tuan-tuan boleh Google tengok masjid tu. Dia boleh muatkan semasa 55,000 orang. Dia boleh muatkan jamaah. Ini antara tawaran-tawaran yang dibuat, yang mana kita nampak ada peluang yang besar, yang import yang besar daripada perjalanan Safar Ilmu ini. Bagi peluang kepada imam-imam kita untuk meningkatkan kemampuan diri. Yang penting sekali saya sebut sekali lagi ialah menguasai bahasa Inggeris untuk memudahkan majlis mengaturkan program-program yang melibatkan kerjasama di antara kita di Perlis ini dengan beberapa negara di luar sana. Yang keduanya, program-program di masjid di luar, mereka bukan hanya program-program yang sekadar datang ke masjid kemudian balik solat, tidak. Mereka ada program-program yang lain yang melibatkan charitable activities, program-program masyarakat
yang memerlukan kalau imam-imam kita juga untuk menguasai bahasa. Dan kalau program ini dilaksanakan dan imam-imam kita yang sedia ada ini sudah boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik, maka dia tentulah akan mendapat manfaat yang besar kepada mereka sendiri, kepada perlis juga, anak-anak perlis yang hafiz dan sebagainya, untuk mereka pergi dan menimba ilmu, pengalaman baru sebagai imam di beberapa negara yang insya-Allah saya percaya bahawa sedang disusun oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadah melalui polis, insya-Allah. Saya ingat Ustaz Izal sekadar itu untuk persiapan pertama. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Itu kira banyaklah poin yang kita boleh ambil. Imam-imam kena berbahasa Inggeris selepas ni. Kan mungkin kita kena hantar ke Afrika Selatan buat pertukaran. Kan? Tapi Majlis Agama Islam Perlis ni dah merentasi benua. Bukan setakat selatan Thailand saja, dah sampai ke Afrika Selatan dan juga ke benua-benua yang lain. Dan tuan-tuan tengok kami malam ni walaupun pakaian ala-ala naratiwat petani, tapi kami ni sebenarnya nak tunjuk international tu. Kan dia Mamai tadi bagi kita ingat Ustaz Nadine kata saya juru nikah naratiwat. Tak kan? Yang ni kita nak international. Jadi saya nak balik kepada Ustaz Nazim tadi tentang perkongsian dari sudut pandang beliau sebagai orang yang bekerja dan mengatur. Bagaimana beliau boleh mengatur program tanpa pergi ke Afrika. Ini satu karamah Maib yang mungkin boleh dikongsi bersama kita. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, pun ampuni limpah perkenan duli yang maha mulia tuanku untuk patut menyampaikan sedikit perkongsian. Ampun tuanku. Yang berbahagia saudara moderator Fadil Ustaz Rizal ataupun dikenali sebagai Ustaz Mak Malaya. Betul lah tadi yang Mak Arif sebut terkenal seantero Malaya. Tapi tadi cara Ustaz Mak Rizal tu macam popular sampai ke naratiwat dah. Cara baju dia tu kemas. Masa saya jumpa Ustaz Mak Rizal tadi, saya tanya dia, kun Malay ke kun Thai? Dia kata kun Malay. So ni orang biasa cakap Siam. Kun Malay, put Malay. Okay. Yang Mak Arif, Tuan Haji Jaidi Ahmad, Ketua Hakim Syar'i Negeri Perlis, hebat Yang Mak Arif. Rasanya banyak pengalaman-pengalaman yang dikongsikan oleh Yang Mak Arif kepada kita sebentar tadi. Tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum saya nak jawab kepada apa yang disebutkan oleh Ustaz Mak Rizal tadi tentang apa dia perkongsian sedikit pengalaman kami sepanjang kami menguruskan. Saya nak sebut di awalnya tuan-tuan dan puan sekalian, mengembara ini merupakan sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah suruh kita mengembara. Dalam Al-Quran tak kurang 4 kali Allah sebut, "Qul siru fil ard." Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, siru fil ard, mengembaralah kamu, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Allah perintahkan Nabi untuk sebut kepada lil mukadzibin, kepada orang-orang yang mendustakan apa yang nak dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi sebut kepada mereka siru fil ard, iaitu bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini, ataupun mengembaralah kamu di atas muka bumi. Ada tak kurang daripada 4 kali, antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ankabut, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa." Allah katakanlah wahai Muhammad, perintahkanlah mereka siru fil ard, bertebaranlah kamu, mengembaralah kamu. Orang putih tadi yang Mak Arif sebut, suruh saya kat orang putih sikit, dia kata apa dia kata? Go, throw out. Dia kata pergi mengembara di atas muka bumi ini. Fanzuru kaifa bada'al khalqa, dan maka hendaklah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulakan ataupun telah melakukan penciptaan ataupun memulakan dengan penciptaan. Menunjukkan kepada kita kena bertebaran untuk mendapatkan sesuatu yang mana akhirnya dia akan memberikan kekuatan kepada umat Islam. Ini perkara yang perlu untuk kita semua faham di peringkat awal tentang pentingnya kita ini mengembara bagi tujuan
untuk kita mendapatkan sesuatu manfaat dan akhirnya menjadikan kita ini menjadikan sempadan dalam hidup kita. Bukan pi saja, bukan jalan. Macam kita pi mana-mana pun tuan-tuan dan puan sekalian, ini perlu untuk kita tetapkan dalam diri kita. Kita bermusafir kerana keizinan ataupun kerana Allah mengizinkan kita. Allah bagi ruang kita bermusafir. Kita tak payah sembang jauh tuan-tuan, nak pergi ke Kuala Lumpur pun, kalau Allah tak izin, mustahil kita boleh sampai. Kita nak mai ke masjid malam ini, tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil kita boleh mai. Kan? Duk panggil hayya 'alas salah. Ramai orang dengar panggilan mai semayang, tapi mereka tidak boleh hadir. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ini alhamdulillah hadir pada malam ini, mendengar dan hadir untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa yang kami laksanakan tuan-tuan dan puan sekalian, program Safar Ilmi ini merupakan salah satu daripada inisiatif yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS dengan kerjasama beberapa pihak yang kami laksanakan bagi tujuan untuk kita mengadakan kolaborasi ataupun tindakan kolaboratif dengan pelbagai pihak di beberapa tempat ya yang kami lalui. Tadi Ustaz Mak Rizal sebut tentang Addis Ababa, yang mana saya berkesempatan untuk mengiringi Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk berangkat ke satu tempat di Ethiopia ataupun dulu banyak orang kenal dia dengan Habasyah. Semua orang kenal dengan Habasyah. Pernah dengar tak Habasyah? Habasyah ni nama dia dulu, tapi sekarang ni Ethiopia lah, Ethiopia. Kalau bahasa Arab Ethiopia. Jadi dalam ketika mana keberkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku ketika itu, kami berkesempatan untuk menemui beberapa daripada pihak-pihak yang mana memang ada kesamaan dengan kita dan ada beberapa perkara yang kita boleh untuk menjalankan kolaborasi dengan pihak mereka. Maksudnya kalau tak ada sebab, mustahillah untuk kita ke sana ataupun mustahillah untuk kita melakukan safar ilmu ini. Sudah pasti beberapa proses telah dilalui, beberapa rundingan telah berlaku, beberapa musyawarah telah kami laksanakan. Beberapa proses-proses yang melibatkan tentang soal pengurusan, penggunaan dana, pelbagai itu telah melalui proses-prosesnya. Melalui cukup teratur, disusun atur dengan baik, mengikut peraturan-peraturan yang berkuat kuasa oleh pihak kerajaan dan juga pelbagai pihak. Sudah pasti ini telah kami lakukan di peringkat awal, alhamdulillah. Okey, apa yang kami alami di sana tuan-tuan dan puan sekalian, ketika mana sampai ke Ethiopia ataupun di satu tempat namanya Addis Ababa. Addis Ababa ni nama bandar di Ethiopia tu, ataupun nama kita kata ibu kota kepada Ethiopia, iaitu Addis Ababa. Kan? Addis Ababa. Addis Ababa ni maksudnya new flower. Kami dengar cerita apa maksud Addis Ababa ni? Depa ni bahasa mereka ni bahasa Amharic. Amharic ni saya tahu satu je, iaitu nak ucap terima kasih. Amase kenalo. Tu bawa pisau Ustaz Mak Rizal. Kalau duduk lama pasan, kita ajak dia bahasa Abi. Bukan kita belajar bahasa dia, kita ajak dia bahasa Abi. Addis Ababa ataupun nama ibu kota dia ni, di situ ada beberapa perkara yang cukup istimewa. Kami mengiringi Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk bertemu dengan dia panggil Ethiopian Islamic Religious Affairs Supreme Council, kira Majlis Agama Islam sana lah. Majlis Agama Islam dan ada Istiadat Ethiopia. Lebih kurang macam itulah. So apa yang kami lakukan di situ tuan-tuan dan puan sekalian, ada banyak perkara yang kita bincang. Mula-mula kami sampai tu, dia pakai sebut ahlan wa sahlan ila ardi hijratain. Dia kata, selamat datang ke bumi dua hijrah. Dua hijrah. Pasal apa dia sebut dua hijrah ni? Sebab berlaku penghijratan duf'ah al-ula wa duf'ati thaniyah min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di bumi Habsyah inilah berlakunya dua kali hijrah para sahabat baginda Nabi. Kalau tuan-tuan ingat sejarah umat Islam, hijrah pertama dalam umat Islam ni adalah hijrah ke Habasyah. Hijrah dia pergi ke situ, apa dilakukan? Yang pertama, ketika mana hijrah diketuai oleh sahabat namanya Uthman bin Maz'um. Kalau tak salah betul dia tu. Ketika mana hijrah pertama ada seramai 13 orang hijrah ke sana. Bila sampai di tengah jalan, bila sampai di sana bertemu dan berada, kenapa mereka berhijrah ke sana? Kerana arahan baginda Nabi SAW. Apa arahan Nabi? Nabi arahkan untuk para sahabat ketika itu,
di tengah-tengah syiddatul idza, di tengah-tengah kita kata penyiksaan yang begitu berat daripada kalangan kaum musyrikin Makkah ketika itu, ataupun daripada zu'ama'i Quraisy. Mereka telah melakukan apa? Telah melakukan beberapa penyiksaan kepada umat Islam. Maka baginda Nabi SAW telah mengarahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Untuk hijrah ke Habasyah. Sebab apa hijrah ke Habasyah? Yang ni istimewanya Habasyah ni, ataupun istimewanya Ethiopia ini, kerana ketika itu adanya seorang raja disebut dengan Najashi. Najashi ni Negash dalam bahasa orang putih ni. Najashi iaitu gelaran bagi raja. Ketika mana zaman tersebut raja mereka melindungi, raja yang adil, melindungi manusia. Tidak ada orang-orang yang dizalimi di negara tersebut. Dan alhamdulillah, punyalah tak dizalimi sampai ke hari ini. Mereka tidak pernah dijajah. Mereka tidak pernah dijajah sampai ke hari ini. Mereka kata kami ni free land, ataupun bumi yang bebas. Sebab apa? Sebab antaranya mungkin kerana raja mereka merupakan raja yang adil. Kemudian bila para sahabat pi, mereka dengar cerita, kata ada sebahagian daripada umat Islam, orang umat Islam di Mekah ni telah memeluk Islam semuanya. Mereka dengar cerita, kata orang Islam telah memeluk Islam. Maka waraja'u ba'duhum, sebahagian daripada umat Islam balik. Ni bukan cerita KBP ni, cerita dulu ni. Tak kita ingat cerita KBP ni. Cerita dulu. Depa sebahagian balik. Bila mereka balik, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka dapati itu merupakan satu penipuan, dan pergilah 83 orang lebih lagi yang diketuai oleh sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Apa berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian? Maka akhirnya berlakulah beberapa siri-siri perbincangan, negosiasi di antara kaum Quraisy untuk meminta agar mereka diekstradisikan balik ke bumi Quraisy ataupun ke bumi Makkah dan sebagainya. Itu cerita yang kita boleh baca nanti. Tuan-tuan dan puan balik baca. Kalau tak ada baca, tanya balik ni kepada Ustaz Zul, Aznam, Ustaz Ashidan dan sebagainya. Mereka ada. Okey. Apa yang kita nak sebut adalah mereka merupakan antara umat Islam yang kita kata mempunyai civilization yang terawal. Kita kata ketamadunan yang awal. Jadi bila dulu yang Maha Mulia Tuanku berangkat, kita bertemu dengan Presiden Sheikh Muhammad yang merupakan Presiden kepada Ethiopian Islamic Religious Affairs Supreme Council ataupun Majlis Agama Islam di sana. Yang mana Majlis Agama Islam di sana ni sebagai sebuah negara yang sekular, maka Majlis Agama Islam telah diberikan tanggungjawab untuk menguruskan takbir semua perkara-perkara yang bersangkutan dengan umat Islam. Kebetulan kami sampai tu tuan-tuan, masa tu mereka tengok nama keluar ada haji. Majlis Agama keluar nama haji. Asal Majlis Agama Islam boleh kalau keluar nama haji ke mai. Mereka sampai di dinding tu pakat beratok tengok nama haji keluar ke tak? Majlis Agama Islam keluar. Tak depan kita bincang dengan tabah haji. Boleh ke tak boleh? Maksudnya mereka beratok pergi tengok. Segala kain-kain sebai kan, kain-kain ihram, segala ridak semua dibeli di dalam komplek Majlis Agama Islam depa. Kan? Kita sambung lah kot no. Kita azan dulu boleh? Kita sambung insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya sambung sikit. Ada beberapa perkara lah yang kami lakukan sebagai impact kepada program ini. Sebab setiap yang kita lakukan, macam saya sebutkan tadi, sudah pasti telah melalui pelbagai proses-proses perbincangan, keperluan, justifikasi dan sebagainya. Jadi, apa dia benda yang kita perolehi? Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan sekalian, yang kita buat di sana, yang kita lakukan, yang pertama sekali adalah kita telah melakukan beberapa misi pengantarabangsaaan bagi sistem pendidikan. Itu pertama, pendidikan. Kita study, kita tengok, kita berkongsi pelbagai perkara dalam bidang pendidikan. Dan sudah pasti di situ juga kami telah berkesempatan untuk melakukan beberapa siri LOI, MOU, kerjasama kita dengan beberapa pihak institusi pendidikan di sana. Ada 3 pihak yang kami laksanakan perjanjian ataupun letter of intent di antara kita dengan mereka, terutamanya untuk kita mempromosikan College Universiti Islam Perlis. Alhamdulillah. Dan insya-Allah saya yakin dan percaya kita akan memperolehi pelajar-pelajar daripada beberapa negara di Afrika. Insya-Allah. Doakan tuan-tuan dan puan sekalian. Insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, kita juga telah melakukan misi bagi endowment ataupun kita memperolehi beberapa wakaf, sumbangan-sumbangan yang kita perolehi. Terutamanya dalam 2 projek utama wakaf yang kita lakukan di Negeri Perlis ini.
Ada 2 projek yang sedang kami bangunkan. Ustaz Mak Rizal juga merupakan ahli jawatankuasa wakaf. Kita sedang untuk mempromosikan bagi kutipan dana bagi 2 projek, antaranya iaitu program ataupun projek hospital cataract, special hospital for cataract, yang mana kita sedang mempromosikan itu, dan juga insya-Allah untuk kita membangunkan masjid perdana untuk Kolej Universiti Islam Perlis, insya-Allah taala di lokasi kampus tetapnya. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, yang kita lakukan juga iaitulah untuk kita membantu bagi melaksanakan misi pemantapan kita kata pelaburan negeri. Alhamdulillah juga kita telah berkongsi beberapa siri pertemuan kami bantu untuk kita melakukan. InsyaAllah Yang Amat Berhormat Datuk Seri adalah rakan-rakan kita yang telah memberikan hasrat untuk bekerjasama melihat apa yang boleh kita terokai di negeri Perlis ini. Dan yang paling penting, yang keenam, tuan-tuan dan puan sekalian, kita telah melaksanakan program, bukan melaksanakan, kita bekerjasama, kita join satu conference. Sebenarnya kami menyampaikan 4 siri kita kerja dalam International Conference on Tajdid. Kita melakukan ataupun kita bekerjasama bagi melaksanakan conference, International Conference on Tajdid di Islamia College di Cape Town. Dan beberapa perkongsian telah kita lakukan antara kita dan pihak mereka. Ada komentari, ada komentar daripada mereka, ada yang kita sampaikan, dan alhamdulillah semuanya menyampaikan dengan begitu baik sekali. Dan kita tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka ada terhadapan dengan pelbagai bidang dalam bidang pengurusan, terutamanya apabila mereka di Cape Town khususnya, mereka merupakan minoriti Muslim. Banyak yang kita boleh pelajari daripada mereka, dan kita telah pun melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Awqaf South Africa, di mana kita nak go global, insya-Allah, bukan sekadar melaksanakan proses ataupun mengurus takbir wakaf di peringkat negeri kita sahaja, tapi insya-Allah kita sedang bekerjasama untuk membantu di peringkat global, insya-Allah taala. Dan selain daripada itu, seperti mana disebutkan tadi oleh Yang Ma'arif, yang ketujuh, kita juga telah melaksanakan program kolaborasi, iaitu program Twin Mosque, iaitu kerjasama di antara masjid kita, beberapa masjid kita dan beberapa masjid di sana, untuk kita melaksanakan program interaksi silang budaya. Nanti insya-Allah penduduk-penduduk daripada karya di sini, kita kata di Masjid Al-Husain ni, ya, Yang Berhormat, nanti boleh secara berkolaborasi dengan rakan-rakan kita daripada sana. Put English nanti. Cakap orang putih insya-Allah. Nanti Bobby Bakar pun nanti akan berinteraksi, mungkin dalam online ke, mungkin dalam pelbagai siri lawatan mereka ke kita dan sebagainya, akan kita gemburkan nanti pada masa-masa yang akan datang. Itu sebuah sedikit impak daripada pelaksanaan program ini. Selain daripada impak lain, kami sebagainya demam lah. Itu antara impak kami ya. Sebagainya. Lain itu alhamdulillah, sebagainya sihat walafiat pun ada juga. Tapi apa pun, insya-Allah kita bergembira, perkongsian safar ilmi yang kami lakukan mengiringi Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis, dan insya-Allah kita doakan agar program seumpama ini akan semakin lagi menambahkan lagi nilai kepada negeri Perlis ini, khususnya melalui inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Perlis, insya-Allah taala. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai perkongsian daripada tonggak dan tulang belakang utama pada program Safar Ilmu. Jadi kita nak beralih pada pusingan yang akhir. Cuma sebelum tu, tadi saya beritahu dekat Ustaz Nazim, pengalaman dakwah dulu dibawa oleh penjajah, tahanan, banduan. Salah satu lagi ialah keberkesanan dakwah ni melalui perkahwinan. Apabila pendakwah pergi satu tempat, dia berkahwin dengan orang di situ. Jadi ada yang arif tak buat apa-apa lah di situ. Ada berkahwin dengan orang tak sempat. Ya, mungkin selepas ini kita boleh hantar Ustaz Zul Aznab untuk meneruskan rehlah perkahwinan di sana. Saya melalui perkahwinan pun tersebar juga Islam. Pasal soalan saya kepada Yang Arif ni ialah tentang, sebab kita tak ada banyak ruang dan peluang dengan Yang Amat Arif. Saya tahu wanita juga sangat tenanti-nanti butir permata daripada Yang Amat Arif. Mungkin apa yang berlaku di sana pun bicara nikah 3-4 bulan juga. Poligami susah ke senang di sana?
Jadi, yang tu dia ada, yang Ahmad Arif akan cerita nanti. Jadi tuan-tuan semua kena tunggu. Habis saja yang Ahmad Arif bagi pandangan, kita akan tangguhlah sebab Ustaz Nazim dah tak boleh bercakap dah selepas hakim cakap. Jadi bila hakim dah jatuh hukum, takkan peguam nak bercakap lagi. Jadi saya akan tangguh. Tapi tadi ni yang Ahmad Arif ada sebut tentang Dubai. Masjid di Dubai. Saya nak mohon perkenan tuanku, ampun tuanku, untuk patik berkongsi satu cerita yang tuanku cerita berkaitan dengan Masjid Dubai ni. Ada satu hamba Allah pegawai tinggi Malaysia di Dubai mohon perkenan kepada tuanku nak mari bertugas di Perlis. Jadi tu tak boleh abang lah nak jadi apa rahsia. Jadi tuanku kata kami di Perlis ni semayang sir. Dia tak patik pun boleh tuanku. Maka semayanglah dia jadi imam. Pegawai tinggi ni jadi imam lah, tuanku jadi makmum. Tuanku kata dia pun sujud tu sujud lama. Tak dengar orang angkat takbir. Hai, pelik. Tengok-tengok dia dah bangkit dah. Tuanku pun tanya, awak tak dengar takbir? Pasal apa terus bangkit? Patik sir tuanku. Jadi sir ke semua. Jadi yang ni pun penting jugalah dalam perkongsian. Bila mari ke Perlis ni, tang mana kena sir, tang mana kena jahar pun kena bagi taklimat jugalah. Jadi saya bagilah ruang kepada Yang Ahmad Arif untuk meneruskan perkongsian tentang mahkamah di Perlis ni dan juga transform yang telah dilakukan oleh Yang Ahmad Arif. Kita bagi ruang sepenuhnya ke Yang Ahmad Arif untuk mengakhiri forum kita pada malam ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Rizal. Seperti mana yang saya sebut pada awal tadi, Safar Ilmu ini satu program yang sangat besar. Satu program yang memberi impak yang besar. Jadi apabila kita menyertai mengikuti Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam program Safar Ilmu ini, kita akan cuba ambil apa yang kita akan manfaat sepenuhnya dalam semua aspek, termasuklah aspek kehakiman. Dan kalau kita tengok di sistem kehakiman, kalau kita nak compare kita di Perlis dengan di Dubai, dengan di Cape Town lagi lah, kita agak kehadapan lah. Kita agak kehadapan dari segi peruntukan undang-undang, dari segi bidang kuasa, kehakiman dan sebagainya. Di Dubai, negara Dubai, saya sempat berjumpa dengan seorang peguam di Dubai. Dia datang dan satu majlis dan kita berbincang, bertukar-tukar pandangan. Di Dubai dia sistem federal dan di UAE dia ada sistem federal, kemudian dia ada negeri-negeri dia lah, 7 negeri dia. 7 emirah dia dipanggil tu. Ya, setiap negeri itu diberikan kuasa untuk buat undang-undang sendiri. Cumanya dia tak ada lah sistem mahkamah syariah. Dia satu sistem sajalah. Satu sistem, dia tak ada sistem mahkamah syariah macam itu di Dubai. Dari segi tempoh penyelesaian kes panjang, bergantung kepada persetujuan. Kalau ada persetujuan bersama, cepat. Cumanya yang cantiknya di Dubai, dia sebelum kalau ada persetujuan, dia akan settle semua kes-kes yang berkaitan. Termasuklah harta sepencarian, nafkah, apa semua dia akan clear. Jadi dia kena, kalau ada persetujuan, dia akan clearkan dokumen-dokumen perumahan, dokumen hutang bank, tanggungan bank, pinjaman berapa, hutang, semua dia akan clear. Itu di Dubai, sistem lebih detail. Yang itu detail sikit pada kita di sinilah. Kita juga buat benda yang sama, tapi kita tidaklah terlalu detail sampai kita cek bebanan hutang dia berapa, sebab dia nak link dengan tanggungan nafkah tadi. Itu di Dubai. Kalau kita pergi di Cape Town, di Afrika, sedih sikit. Sebab di Afrika ni dia tak ada sistem kehakiman untuk orang-orang Islam. Maknanya orang Islam hang selesai sendiri. Nak bercerai, majlis ulama. Adu kepada majlis ulama, dia orang buat siasatan, kalau ada persetujuan lafaz cerai, kena daftar di bawah undang-undang di Cape Town, undang-undang negara dia. Dia tak benarkan. Bahkan usaha-usaha mereka untuk mengadakan sistem kehakiman sendiri untuk orang-orang Islam tidak dibenarkan. Tak dibenarkan. Maknanya pihak umat Islam di Cape Town, di Afrika, mereka bebas. Yang mana ada kesedaran agama, dia akan datang kepada majlis ulama untuk menyelesaikan. Yang mana yang tak ada, tak adalah. Mungkin dia ada berkahwin bercerai, bercerai ikutlah. Tak ada. Atas inisiatif sendiri. Dan juga masalah besar juga ialah masalah
berkaitan dengan masalah sosial di sana. Juga tidak ada undang-undang jenayah syariah di Cape Town. Untuk orang Islam juga. Itu antara masalah yang mereka hadapi dalam mereka nak kawal umat Islam. Maknanya kalau kesalahan dibuat, tidak salah dari segi undang-undang di sana, terpulang sama ada orang Islam atau bukan Islam. Kecuali orang Islam yang ada keinginan untuk mengikut undang-undang Islam, dia akan datang kepada majlis ulama, dia duduk. Dan tempoh penyelesaian lambat lah. 5 tahun, 6 tahun juga dia kata, lambat lah. Jadi kita nak ubah di perleh ini insya-Allah. Dan kita mengambil dan juga menjunjung kasih kepada Uli Yang Maha Mulia Tuanku sendiri. Tuanku telah pun yang begitu cakna kepada perkembangan sistem kehakiman syariah kepada Mahkamah Syariah dan Negeri Perleh ini. Di mana daripada idea Duli Yang Maha Mulia Tuanku juga untuk kita buatkan satu perbicaraan secara tertutup. Ini konsep perbicaraan di Qatar. Di Perleh ini sekarang bukan hanya di Perleh. Sekarang ini di seluruh negara kita, perbicaraan isu-isu perceraian suami isteri dibuat open court. Dalam undang-undang disebut mahkamah terbuka dan ditafsirkan apa dia mahkamah terbuka itu. Mahkamah terbuka bermaksud mahkamah orang boleh masuk. Kalau hari ini ada 20 kes, semua orang masuk waktu yang sama. Mahkamah akan panggil suami, isteri duduk dan adu pada mahkamah. So orang belakang dengar lah apa yang dia adu. Semua dengar A to Z. Cerita dalam kelambu, bawah rumah, atas bumbung, semua. Tak ada tersembunyi. Kecuali pasangan itu dia malu. Dia malu, dia tak cerita. Hakim pun tak tahu. Dia jauh, susah. So di Perleh ni insya-Allah, saya nak satu benda saya nak sebut. Kita dalam insya-Allah dalam tempoh terdekat kita akan ubah benda ini. Di mana perbicaraan baik kes-kes perceraian di negeri Perleh ini kita akan buat secara tertutup. Maknanya hanya pihak suami dan isteri sahaja yang akan masuk depan hakim. Ya. Lain daripada itu, kadang-kadang dia datang dengan anak dia, mak dia, mendengar cerita-cerita yang tak elok tentang suami isteri yang berbalah dalam mahkamah ni. Sebab aduan dia hanya kepada hakim. Tak perlu dia dengar, orang ramai nak dengar dan sebagainya. Dan apabila kita laksanakan sistem ini, pihak yang masuk di hadapan hakim hanyalah suami dan isteri saja. Dia boleh cerita. Habis kes dia keluar, orang tak tahu apa masalah dia apa. Bercerai ataupun tak bercerai. Ini keaiban yang akan kita tutup. InsyaAllah di Perleh kita akan mulakan. Saya yakin kalau kita mulakan di Perleh, negeri lain akan follow kita dalam hal ini insyaAllah. Sebab tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan. Saya pengalaman sebagai hakim, kadang-kadang cerita tu Ustaz Rizal, kita malu nak dengar. Kita malu nak dengar. Tapi dia orang sanggup cerita. Tapi bila dia keluar di Perleh ni kecil, kita cerita dengar, lagi pasal malam jumpa lah. Dia ni lah tadi. Ya, Perleh ni kecil. Sebab itu kita akan tutup. Ya, perbicaraan tidak lagi melibatkan perceraian khususnya, tidak akan lagi melibatkan orang-orang yang lain untuk dengar. Dan akhbar juga tidak boleh. Tak boleh masuk, kita tak benarkan. Kecuali lah dia keluar daripada mahkamah, dia panggil akhbar, dia nak buat, itu hal dia lah. Dia nak cerita, macam banyak kes yang kita tengok kat KL sekarang ni, habis mai sebelum masuk jumpa hakim, jumpa wartawan dulu, keluar jumpa pula sekali lagi. Kan cerita hal masing-masing. Perleh insya-Allah kita akan tutup benda tu. Kemudian Ustaz Izlan sebut poligami tadi. Saya tak mahu sebut poligami tu, orang marah saya. Di Cape Town lah, saya tak mahu cerita di Perleh. Di Cape Town, masalah umat Islam, perceraian terbanyak kes poligami. Poligami. Sebab tidak ada undang-undang nak menghalang. Nak berkahwin, dia berkahwin. Tak nak mohon-mohon. Tak ada. Dia boleh berkahwin saja. Dan masalah banyak yang berlaku, faktor yang besar ialah faktor itulah. Poligami, keganasan rumah tangga, itu biasa pun, kita pun ada juga sebahagiannya. Dan itu juga antara yang kita akan buat perubahan di Perleh. Kemudian kita juga akan buat pindaan undang-undang. Selaras dengan perubahan keadaan dan sebagainya, undang-undang itu perlu dipindah, kita sedang buat pindaan. Dan satu lagi saya nak sebut, iaitu kita juga akan buat satu reform sikit dari segi proses perbicaraan. Kita nak perubahan sikit, dan dalam hal ni kita perlukan sedikit dana lah. Saya ingat untuk kita perlukan sedikit untuk kita sediakan screen. Yang ini lebih kepada sistem dibuat di Saudi. Sistem dibuat di Saudi,
kita pergi dan kita tengok sistem itu sangat baik. Sangat baik dan lebih mudah untuk hakim, untuk pihak-pihak dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan cuba dan setelah pun susun semua ni untuk kita laksanakan di negeri Perlis ini. Yang ketiganya, kita cuba mengelakkan kes-kes tangguhan terlalu lama. Ini fokus saya. Ya, ini fokus. Bila kita bincang di negara-negara luar, di Dubai juga lama. So kita di Perlis kita akan cuba untuk kita pendekkan tempoh perbicaraan dan antaranya ialah kita akan adakan kaedah-kaedah hakam. Kaedah-kaedah hakam ini penting sebab kadang-kadang faktor perceraian ini bukan semua faktor lelaki, bukan semua faktor isteri, bukan semua faktor suami. Kadang-kadang ada juga faktor isteri. Suami dia bagus, isteri dia pun tak nak. Ada juga. Jadi rumah tangga tak boleh duduk sama-sama. Duduk sekali tak. Nak balik semula tak boleh. Nak bercerai fasah tak ada sebab. Jadi tertangguh. Ini kita akan buat kaedah-kaedah hakam. Dan ini kita perlukan pegawai hakam dan Perlis ni kita lantik saya dengan Ustaz Rizal, boleh tak? Kita lantik dia orang jadi hakam nanti. Bagi dia buat kerja berat sikit. Dan insya-Allah dalam proses dan saya telah pun susun target saya untuk kita siapkan ketiga-tiga perkara ini, iaitu pembicaraan tertutup. Ini tempoh terdekat saya akan buat, dan undang-undang di Perlis membolehkan. Kita tak perlu pindah undang-undang, itu kelebihannya. Kita tak perlu pindah undang-undang yang sedia ada, membolehkan untuk kita buat pembicaraan tertutup dan kes-kes perceraian. Dan kita akan tengok mana-mana kes yang bersesuaian, kita akan keluarkan arahan ketua hakim dan sebagainya. Dan insya-Allah di Perlis. Dan saya harapkan supaya perancangan itu akan menjadi kenyataan, dan lebih-lebih lagi dalam saya nak reform sikit proses perbicaraan yang memerlukan sedikit dana lah. Saya minta bantuan WAB sikit lah nanti untuk sikit bajet untuk buat sebab benda ni kalau ada pengisian, melibatkan sedikit pengisian, mungkin saya akan berbincang dengan WAB SUK dan sebagainya untuk kita tengok projek ini supaya dapat kita laksanakan dalam tempoh terdekat dan Perlis ini. Saya ingat itu saja sekian banyak perkongsian berkenaan sistem kehakiman yang sempat saya ambil di beberapa negara untuk kita tengok dan kita cuba untuk laksanakan di negeri Perlis yang kita cintai ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rumusan yang dibuat oleh Yang Amat Arif tadi, sangat menarik poinnya apabila mahkamah di Perlis akan mula membicarakan kisah-kisah perceraian ni secara tertutup. Dan mungkin yang lain-lain juga yang bersifat aib juga akan dibuat secara tertutup. Ini suatu reform yang sangat besar dalam sistem kehakiman negara inilah, dan Perlis akan memulakan langkahnya. Alhamdulillah. Kita bimbang juga kalah-kalah. Macam orang-orang yang terkenal ni, macam yang Arif sebut tadi lah kan, pergi pasar malam semua orang nampak kan. Masalah tak boleh nak buat apa kan. Jadi insya-Allah ini satu reform yang baik, dan Yang Amat Arif juga telah memberikan janji kepada kita di masjid ini bahawa tidak akan ada lagi kes-kes yang tertangguh lama. Semuanya akan diselesaikan insya-Allah dengan kadar yang segera. Jadi mudah-mudahan inilah manfaat berjalan jauh. Sesuatu yang dibawa balik untuk rakyat negeri Perlis. Kita mendoakan keseluruhan ahli rombongan yang sebahagiannya sakit dalam permusafiran, kita doakan sihatlah kan, untuk terus berjuang demi negeri Perlis. Perlis ini kecil, tetapi macam selalu disebut oleh mufti, kita nak jiwa besar, nak merentas. Tuan-tuan pergi Cape Town pun ada Perlis, tuan-tuan pergi Ethiopia pun ada Perlis, tuan-tuan pergi mana pun ada Perlis. Kan? Negerinya kecil tetapi jiwanya besar. Mudah-mudahan Allah merahmati majlis ini. Ampun tuanku, Patik sekali lagi menjunjung kasih di atas limpah perkenan tuanku memberikan peluang untuk Patik meneruskan program pada malam ini. Jadi Patik serahkan balik kepada pengurusi majlis. Ampun tuanku.